بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أثنى رسوله بالخلق العظيم في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, karena pagi ini kita diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat sihat dan nikmat masa, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat mempergunakannya dalam hal kebaikan, yaitu menuntut ilmu agama, mempelajari tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan kejadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Naam, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan sambung pelajaran kita, iaitu tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Naam. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan sambung hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang ke-351. Ini merupakan sambungan daripada hadis yang sebelumnya. Baik. Hadis ini merupakan hadis yang dibawakan oleh Husain. Anda bacakan dulu hadisnya. Anil Hasan bin Ali qala al-Husain sa'altu abi an sirati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشخ يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس من خراجه ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه. Masya Allah. Ini merupakan hadis yang agak panjang, dan ini merupakan hadis sambungan daripada hadis yang ke-8 ya. Kalau tak silap, sambungan daripada hadis yang ke-8. Okey, kita tengok dalam syarahan Syekh Abdul Razak, dia bagi nota dekat bawah tu, ada catatan kaki undur hadis rakam as-samaniyah. Lihatlah hadis yang ke-8. Ini merupakan sambungan panjang daripada hadis yang ke-8 yang menjelaskan tentang sifat khalqiyah dan khuluqiyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan tentang kejadiannya, tentang sifatnya, bagaimana sifat baginda, perangai baginda, bagaimana dijelaskan. Dan dalam hadis ini merupakan potongan hadis yang ke-8 yang secara khusus menjelaskan tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Husain, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Husain berkata, "Sa'altu abi an siratin nabiy fi julasaihi." Kata Husain, aku bertanya kepada ayahku. Ayahku yang dimaksudnya di sini siapa? Yaitu Sayyidina Ali. Jadi kata Husain, aku bertanya kepada ayahku, sa'altu abi an siratin nabiy sallallahu alaihi wasallam
fi julasaihi, aku bertanya kepada ayahku tentang sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Bagaimanakah halak baginda ketika berkumpul dengan para sahabat? Itu yang ditanyakan oleh Husain kepada Ali. Apa jawaban Ali? Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Kata Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa ceria. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan ataupun lagi berkumpul, lagi berseimbang dengan para sahabat, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Kalau tengok dalam terjemahan dia diterjemahkan dengan sentiasa ceria. Wajahnya ceria, keadaannya ceria, dapat menyenangkan orang lain, sahlal khuluqih, masya-Allah tabarakallah rahman, berakhlak sederhana, atau berakhlak mudah. Itulah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul dengan para sahabat. Akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana sekali. Sederhana ini maksudnya menghormati para sahabat, berkata dengan baik, senyum kepada mereka. Ini yang dimaksud sahlul khuluqi, memberikan kemudahan bagi sahabat-sahabat yang lain. Layyinal janibi, masya-Allah, bersikap lemah lembut. Layyinal janibi, bersikap lemah lembut. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersikap keras. Tidak pernah menguatkan suara, mengangkat suara tinggi-tinggi, tidak. Tetapi beliau itu berlemah lembut kepada mereka. Dilihat daripada ucapannya, dari tutur katanya, dari cara bersikapnya kepada para sahabat, dari keadaan tubuhnya, beliau itu sangat lembut kepada mereka, kepada para sahabat. Laisa bifadhin, ini dijelaskan. Layyinal janibi, yaitu laisa bifadhin wala ghalidin, masya-Allah tabarakallah. Inilah akhlak Nabi kita, yaitu tidak kurang ajar dan tidak pula kasar. Laisa bifadhin, tidak kurang ajar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersikap lemah lembut, berakhlak yang baik, bermuka ceria, tidak pernah kurang ajar, tidak pernah mengambil hak orang lain, wala ghalidhin, dan tidak pula kasar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat lembut, tidak pernah kasar. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat disukai oleh para sahabat, oleh istrinya, oleh anak-anaknya. Bahkan orang yang bukan Islam pun merasa kagum kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kebanyakan di antara mereka itu membenci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalau mereka tengok daripada akhlak sikap baginda, maka mereka itu mengagumi dan mempercayai bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang orang yang baik. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terkenal dengan julukan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Karena beliau itu memiliki sikap dan akhlak yang baik. Wala fakhabin wala fahashin, tengok ni. Baginda tidak suka bergaduh. Wala fakhabin wala fahashin. Wala fakhabin ini maknanya baginda tidak suka bergaduh. Tidak suka bergaduh dengan orang lain. Walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dizalimi, beliau tidak pernah membalas. Beliau tidak pernah membalas, menahan dirinya daripada amarah, daripada marah, daripada membalas keburukan orang lain. Itulah sikap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala fahashin, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata yang keji atau berkata yang kotor. Setiap ucapan atau tutur kata yang keluar daripada lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baik, menyenangkan orang lain, menyenangkan orang lain. Walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki, difitnah, beliau tidak pernah membalasnya. Hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dan senyum saja. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza dengan kita. Kalau kita lain. Kalau kita lain.
Tengok lagi nih. Wala ayyabin wala musyahin. Tidak suka mencela. Wala ayyabin. Baginda tidak pernah suka mencela. Setiap orang kafir Quraisy menyakiti baginda, mencela baginda. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila. Apakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada mereka, kamulah yang tukang sihir, awaklah orang gila, awaklah orang sesat? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar kata-kata seperti itu. Inilah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam muqaddimah yang ana ucapkan tadi, yang ana bacakan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau ini berakhlak yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Masya-Allah, tabarakallah rahman. Manusia yang paling mulia, yang paling agung di muka bumi tidaklah lain hanyalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya adalah Al-Quran. Apa yang terdapat dalam Al-Quran semuanya diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dikerjakan, apa yang dilarang dalam Al-Quran dijauhi. Itulah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala musyahin. Dan beliau tidak pernah kedekut, tidak pernah kikir, tidak pernah bakhil. Musyahin ini maknanya adalah kikir, bakhil. Tidak suka memberi. Jadi maksudnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Apalagi ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai bulan puasa, di mana hadisnya akan dijelaskan nanti insyaallah taala. Beliau adalah bukan orang yang kedekut. Apa yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus dibagikan orang lain dan tidak menyisakan untuk dirinya. Yataghafalu amma la yashtahi. Apa ni artinya ni? Yataghafalu amma la yashtahi. Inilah akhlak baginda ni. Ini banyak ni akhlak baginda Nabi. Ya. Jika menginginkan sesuatu, baginda akan mudah melupakannya dan tidak pernah membuat orang lain berputus asa atau terbeban untuk memperolehinya. Yataghafalu amma la yashtahi. Okey, jom kita tengok dalam syarahan dia. Yataghafalu amma la yashtahi ay annahu fatinun lil umur ya'rifu ma yaduru hawlahu lakinnahu yataghafalu mara'atan lil maslahati. Masya-Allah, tabarakar rahman. Inilah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pandai memilih sesuatu. Ya, pandai memilih sesuatu. Apa saja perkara yang bermanfaat bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau akan mengerjakannya. Ya, beliau akan mengerjakannya. Itu akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yataghafalu amma apa ni? Mana tadi? Yataghafalu amma la yashtahi. Jika menginginkan sesuatu, baginda akan mudah melupakannya. Kemudian, wala yu'yisu min kharajihi wala yukhayyibu fihi. Dan tidak pernah membuat orang lain berputus asa atau terbeban untuk memperolehinya. Maksudnya adalah apabila ada seseorang ya mengemukakan hajatnya kepada baginda ataupun meminta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak pernah membuat orang itu berputus asa atau tidak pernah mengecewakannya. Jadi setiap orang yang datang kepada baginda membawakan aduan ataupun dia meminta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengecewakannya. Apa yang diminta kalau beliau punya akan diberikan. Kalau beliau ada sahabat yang bertanya, maka beliau akan menjawab. Itulah maksudnya wala yu'isu min kharajihi wala yukhayyibu fihi. Ya. Nih. Tengok ni. Dalam syarahan idza jaa insanun yatlubu minhu ata'an la yuqabiluhu bi kalamin yaj'aluhu yai'as.
jika ada seorang insan atau sahabat yang meminta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta pemberian nih, entah itu rezeki, makanan, ke apa-apa, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjawabnya dengan perkataan yang membuat dia itu putus asa. Maksudnya yang membuat dia kecewa. Tidak pernah. Kalau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimintai sesuatu yang dia punya, baginda terus memberi. Apabila baginda tidak mempunyai, beliau menolaknya dengan perkataan yang lembut, dengan perkataan yang baik, tidak membentak. Ya, tidak membentak. Kadang kalau kita, di antara kita nih, bukan kita semua lah, kadang ada di antara kita nih, ada orang miskin datang kepada kita, meminta-minta, minta uang, minta duit. Kadang ada sebagian daripada kita membentak, menghardik, ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kadang di antara kita ada yang menjawab, kau ini masih setan, kenapa tidak bekerja? Nah, ada yang berkata seperti itu. Kalaulah kita tak nak bagi dia apa yang dia minta, kita jangan berkata apapun lah. Kita senyum kepada dia, kemudian kita katakan saya tidak punya dan sebagainya. Jangan kita marah-marah ataupun kamu ini masih sehat, kenapa kamu menjadi seorang pengemis? Kenapa berbuat seperti ini, seperti itu? Itu tidak baik. Kalau kita tak nak beri, kita tinggalkan saja. Ya, kita tinggalkan saja. Jangan menyakiti dia. Dia pun sudah meminta-minta, mungkin dia karena tidak mampu ataupun dia orang miskin. Kalau kita mau menasihati, nasihati dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang menyakiti. Dan itu merupakan akhlak yang buruk. Nih, wala yu'isu minhu rajihi wala yukhayyibu fihi. Qad taraka nafsahu min salasin. Nah, tengok ni bagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad taraka nafsahu min salasin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 3 perkara untuk dirinya. Di mana 3 perkara ini merupakan akhlak yang buruk. Akhlak yang tidak pantas untuk dilakukan seorang mukmin. Nah, ada 3 perkara nih yang tidak dilakukan atau yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti 3 perkara ini tidak pernah dibuat oleh baginda Nabi. Apa yang pertama? Al-mira. Apa artinya al-mira? Al-mira itu maknanya adalah berdebat. Nah, meninggalkan perdebatan. Walaupun perdebatan itu adalah baik, maksudnya dia berada di dalam posisi yang baik atau yang benar, lebih baik itu ditinggalkan. Jadi di sini disebutkan bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan 3 perkara yang sangat buruk. Yang pertama adalah berdebat. Jadi baginda tidak suka berdebat. Karena berdebat ini kadang menyakiti orang yang lain. Ya, menyakiti lawan bicara kadang. Ya, atau membuatnya dia marah. Karena orang yang berdebat ini adalah diadu oleh setan. Ya. Bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis yang ke 4800. Ini jaminan bagi orang yang meninggalkan debat. Jaminan surga bagi orang yang meninggalkan debat. Ini perlu diambil perhatian oleh kita nih. Ini hadis dia. Hadis ini dibawakan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis yang ke-4800 dan hadis ini dihasankan oleh Syalbani. Ya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira." Ini balasan bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Aku menjamin, ya, dengan sebuah rumah, ya, dengan sebuah rumah atau istana di bagian tepi surga bagi siapa nih? Sebuah rumah atau istana yang berada di bagian tepi surga, liman tarakal mira'a, bagi orang yang meninggalkan debat. Jadi orang yang meninggalkan debat itu dijamin surga. Disediakan sebuah istana atau rumah di tepi surga. Maksudnya di dalam surga.
Maksudnya tempat ini di dalam surga tapi berada di bagian tepi. Jadi ini disediakan bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia berada di posisi yang benar. Nah, jadi walaupun kita ada orang yang mengajak kita berdebat, ya, kita jangan layani. Kita tinggalkan perdebatan tersebut karena perdebatan itu merupakan jalan setan untuk menjadikan kedua belah pihak ini bermusuhan. Nah, coba tengok. Apabila ada dua orang, katakan I dengan B berdebat tentang agama ke ataupun politik dan sebagainya, pasti setelah mereka berdua nih berdebat, pasti terjadi permusuhan. Atau mungkin terjadi pertengkaran di antara kedua belah pihak ini. Ini makanya kenapa baginda Nabi SAW melarang seseorang untuk berdebat, untuk menjauhi permusuhan. Nah, tengok nih, kita nih, banyak pada zaman kita nih orang yang berdebat, apalagi dalam kalangan politik. Na'udzubillah min dzalik, sampai mencaci, memfitnah. Ada yang mengkafirkan karena tidak ikut ini, tidak ikut itu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi walaupun kita berada di posisi yang baik dan benar dalam perdebatan tersebut, lebih baiknya ditinggalkan. Ya. Nah, itulah jaminan bagi orang yang meninggalkan debat. Yang kedua yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wal iksari. Apa maknanya wal iksari? Yaitu mengumpulkan harta benda. Ya, mengumpulkan harta benda sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada akhiratnya, lupa solat, lupa puasa. Bukan lupa sebenarnya, tetapi disengaja karena kesibukan dunia. Lagi meeting apa ke, diajak salat berjamaah, ada orang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia pura-pura tidak mendengar. Ya, dia pura-pura tidak mendengar. Kenapa? Karena dia sibuk, ada meeting, enggak ada apa. Nah, ingat, kita ini akan mati. Akan mati. Harta yang kita punya itu adalah harta yang kita makan. Itu je. Kalau sudah mati, semuanya akan ditinggalkan. Kalau sudah berada di dalam kubur, baru kita menyesal. Kenapa dulunya ketika aku hidup di dunia tidak menginfakkan hartaku, ya, tidak sholat, lupa terhadap sholat, lupa terhadap perintah agama, gara-gara sibuk dunia dan sebagainya. Inilah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal iksari, yaitu memperbanyak harta. Ya, memperbanyak harta. Wa ma la ya'nihi, apa artinya wa ma la ya'nihi? Wa ma la ya'nihi, dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sesuatu perkara yang sia-sia. Ini ditinggalkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan bagian daripada akhlak yang baik. Inilah tiga perkara penting. Tiga perkara yang dijauhi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mira, yang pertama berdebat, yang kedua mengumpulkan harta benda, ya, mengumpulkan harta benda untuk kenikmatan dunia. Kemudian yang ketiga, wa ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak sia-sia. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang yang paling baik Islamnya adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini banyak sekarang. Banyak perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Di antaranya adalah menggunakan semua waktunya untuk bermain gadget, bermain handphone, bermain game, hanya chatting, ataupun pergi ke kedai minum sehari tidak balik-balik dan sebagainya. Ini merupakan perbuatan yang sia-sia. Wal iyadu billahi. Ini baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga perkara yang ditinggalkan untuk dirinya. Kemudian wa tarakan nasa min salasin. Nah, kemudian yang kedua, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tiga perkara untuk orang lain. Tiga perkara ini tidak dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di mana 3 perkara ini berkaitan dengan orang lain. 3 perkara yang disebutkan tadi berkaitan dengan diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sekarang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan 3 perkara untuk orang lain. Yang pertama adalah kana la yadhummu ahadan wa la yu'ibuhu. Tengok ni. Bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama orang lain. 3 perkara ini mesti dihindari, mesti dijauhi. Yaitu adalah yang pertama, kana la yadhummu ahadan wa la yu'ibuhu, baginda. Ya, baginda tidak mencela. Ini yang pertama. Ya, yang pertama adalah baginda tidak mencela. Kana la yadhummu ahadan, tidak pernah mencela seseorang, tidak pernah mencela, tidak pernah mencaci, tidak pernah memfitnah. Ini yang dihindarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yu'ibuhu, dan tidak pernah mengejek. Tidak pernah mengejek orang lain. Wala yatlubu awratahu, dan tidak pula baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencari kesalahan orang lain. Ya. Jadi yang pertama, kana la yadhummu ahadan wala yu'ibuhu. Yang pertama tadi, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencaci, tidak pernah merendahkan seorang pun, dan tidak mempermalukannya atau tidak pernah mengejek. Yang kedua, wala yatlubu awratahu, dan baginda tidak mencari kesalahan orang lain, tidak mau tahu urusan orang lain. Ya, apabila dia berbuat salah, urusannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Wala yatakallamu illa fima raja sawabahu. Ini yang ketiga. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bercakap, tidak pernah berkata-kata illa fima raja sawabahu, kecuali apabila perkataan tersebut mendatangkan pahala. Maksudnya adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah berbicara atau tidak akan berbual dengan orang lain kecuali perbualan tersebut akan mendatangkan pahala baginya. Ini merupakan 3 hal yang dihindarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat atau orang lain. Tengok ni. Kemudian selanjutnya, wa idza takallama atraqa julasa'uhu ka'annama ala ru'usihim at-tayru. Masya-Allah, tabarakallah rahman. Yang bermaksud baginda tidak baginda ketika berkata, orang ramai menundukkan kepala seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Masya-Allah, tabarakallah rahman. Wa idza takallama atraqa julasa'uhu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, maka para sahabat itu menundukkan kepalanya seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Maksudnya apa? Maksudnya para sahabat itu dengan tunduk mendengarkan penjelasan atau tutur kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan tunduk, dengan tenang, dan mereka tidak pernah menyangkal atau memungkiri perkataan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan sentiasa diterima oleh para sahabat dan akan didengarkan dengan betul-betul. Faiza sakata takallamu. Apabila baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai berkata, ya, sudah selesai berkata, beliau itu akan diam. Beliau itu akan diam. Takallamu la yatanaza'una indahul hadis. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai bertutur kata, lalu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diam, sedangkan para sahabat baru berbicara. Jadi ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertutur kata, sahabat diam. Kalau baginda sudah selesai berkata, lalu baginda diam, maka sahabat akan berkata juga. Mungkin mereka akan bertanya, akan bersoal kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yatanaza'una indahul hadis. Nah. Mereka juga tidak pernah berdebat tentang apa sahaja di hadapan baginda. Ini merupakan akhlak sahabat.
Jadi para sahabat nih apabila mendengar tutur kata dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa nasihat ataupun pengajaran kepada mereka, mereka akan diam. Para sahabat akan diam, akan mendengarkan dengan betul-betul, dan mereka tidak akan pernah mendebat baginda, tidak akan pernah memotong ucapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafruga. Nah, tengok nih. Dan jika seseorang bercakap dengan baginda, maka yang lain akan berdiam diri sehingga pembicaraan itu selesai. Nah, inilah para sahabat lah. Hadisuhum indahu hadisu awalihim. Ucapan mereka pada baginda adalah yang paling utama. Yadhaku mimma yadhakuna minhum. Baginda ketawa apa yang mereka ketawakan. Tengok nih, ini akhlak baginda lah. Jadi kalau para sahabat itu ketawa, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ketawa. Ini sebagai manusia biasalah untuk menghargai mereka. Takkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah-marah, tidak. Jadi kalau para sahabat ketawa seperlunya, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan ikut ketawa dengan mereka. Ini menunjukkan kelembutan, menunjukkan akhlak dan kelembutan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabun. Nah, tengok nih. Dan menyukai apa yang mereka sukai. Nah, jika para sahabat itu suka dengan sesuatu, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan suka juga. Mana yata'ajjab di sini, mana aslinya adalah ta'ajjub. Ya, ta'ajjub. Kita kalau tengok dalam terjemahan nih, dia diterjemahkan dengan menyukai. Baik. Wa yasbiru lil ghaibi 'ala al jafwati fi mantiqihi wa mas'alatihi. Wa yasbiru lil gharib. Nah, nih, tengok bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhadapan dengan orang asing yang belum dikenal. Ya. Baginda sentiasa bersabar menghadapi orang asing yang bercakap dan bertanya sesuatu kepada baginda dengan kasar. Nah, ini kadang ada orang yang mendatangi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan bertanya dalam keadaan kasar ataupun sebagainya. Tetapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan sentiasa sabar terhadap ucapan-ucapan mereka. Ada sebagian orang yang mendatangi baginda dalam keadaan marah atau dengan mengucapkan suatu perkataan yang tidak pantas didengar ataupun menyakiti perasaan baginda, tetapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan sabar dengan perkataan orang asing tersebut. Hatta in kana ashabuhu la yastajlibunakum wa yaqul. Nah, tengok ni. Para sahabat juga datang kepada orang asing itu. Baginda juga pernah berkata, "Idza ra'aitum taliba hajatin yatlubuha fa'arfiduh." Yang bermaksud, jika kamu bertemu dengan orang yang berusaha mendapatkan keperluannya, maka bantulah dia. Nah, ini merupakan pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Jadi kata Nabi, jika ada seseorang yang meminta hajat atau keperluan kepada kamu, maka bantulah untuk memenuhi keperluannya. Nah, seperti orang yang meminta-minta, minta zakat, minta sedekah, minta makanan, kita berikan. Jangan kita pikir panjang. Terus kita berikan. Itu merupakan sedekah bagi mereka. Kadang kita berpikir, ini siapa orang ini masih lagi kuat, orang punya dan sebagainya. Kita tak perlu pikir. Terus berikan saja. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. Baginda tidak pernah mau menerima pujian kecuali dari orang yang baginda mau puji. Itu akhlak baginda. ولا يقطع على أحد حديثه. Ya. Tidak pernah baginda memotong percakapan orang lain sehingga orang itu selesai bercakap. Hatta yajuza. Fayaqta'uhu binahyin aw qiyamin.
Sekiranya baginda ingin memotongnya, maka baginda menahan pembicaraan itu atau berdiri. Inilah akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam hadis yang ke-351. Ini merupakan hadis yang menceritakan tentang akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara bertutur kata, sikap baginda, ya, kemudian apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dirinya, kemudian apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berkumpul dengan para sahabat dan sebagainya. Baik, kita sekarang untuk hadis yang untuk yang kita baru bacakan nih, ini merupakan hadis yang dhaif, tarafnya dhaif. Sebab hadis ini berkaitan dengan merupakan sambungan daripada hadis yang ke-8. Dan hadis yang ke-8 merupakan hadis dhaif. Tetapi walau bagaimanapun secara makna ini hadisnya banyak yang sahih. Secara makna lah. Ya. Secara makna banyak yang sahih. Nah, kita pergi kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-352. Dalam buku originalnya, hadis yang ke-352. Hadis ini merupakan hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Ya. An Muhammad ibn al-Munkadir qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Kata Jabir, ya. Kata Jabir, tidak pernah ada permintaan, ya, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Kata Jabir bin Abdullah, tidak pernah ada suatu permintaan yang ditunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda jawab tidak. Jadi maksudnya adalah setiap orang yang meminta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan. Akan diberikan, meminta rezeki, meminta makanan ataupun ada seseorang yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijawab pertanyaannya. Soalannya akan dijawab. Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Semuanya akan dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meminta akan diberi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuman kadang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau diminta sesuatu, kemudian beliau tidak punya, maka beliau akan menjawabnya dengan lemah lembut. Tidak akan menjawab dengan keras, tetapi dengan lemah lembut. Baginda akan menjawabnya, akan mengatakan bahwa baginda tidak mempunyai. Tentunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menolak permintaan tersebut dengan penolakan yang sangat baik, yang sangat halus. Baik. Hadis berikutnya, hadis yang ke-353. Hadis ini merupakan hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas. An Ibn Abbas qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Ini merupakan hadis yang baru saja kita amalkan di bulan Ramadan. Ya. Kata Ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi syahr Ramadan hatta yansalikha fayatihi Jibril فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Ini akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kedermawanan beliau. Jadi sifat dermawan itu merupakan salah satu daripada akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya senyum, bukan hanya sabar, bukan hanya menghormati orang lain atau bersikap lemah lembut, tidak. Tetapi akhlak ini luas. Dan tentunya semua akhlak yang baik terdapat pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuknya hadis yang ke-353 ini, yaitu hadis yang membahaskan tentang kedermawanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kedermawanannya.
Hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Ibnu Abbas, kan Rasulullah ajwadan nasi bil khair. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling banyak berbuat kebaikan. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajwadan nas. Orang yang sangat dermawan. Ajwad ini adalah maknanya orang yang baik, yang dermawan. Ya. Itu maknanya ajwadan nas bil khair. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya adalah beliau adalah orang yang sangat baik, yang sangat dermawan. Ya. Tengok dalam syarahan dia, ay a'zamahum karaman wa sakha'an wa badalan wa infaqan. Maksudnya ajwadan nasi bil khair ini adalah beliau itu merupakan orang yang sangat dermawan, suka memberi. Sama ada kepada orang yang tidak meminta ataupun kepada orang yang meminta. Wa badlan wa infaqan. Bukan hanya memberi dengan bersedekah, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam memberi karena tujuan infak. Kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'al maluk. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberi seperti mana pemberian seorang raja. Fakullu ma ja'ahu anfaqahu. Ya. Setiap apa yang dimiliki oleh baginda ataupun ada orang sahabat yang memberikan sesuatu kepada baginda, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memberikannya kepada orang lain. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajwadan nasi bil khairi. Paling baiknya, ini paling nih. Bukan lebih baik, tetapi paling baiknya. Maksudnya tidak ada yang lebih baik lagi dalam pemberian atau dalam melakukan hal kebaikan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu ma ja'ahu anfaqahu. Setiap sesuatu yang datang kepada baginda, entah itu makanan ke atau harta ke, baginda terus memberikannya kepada orang lain, diinfakkan kepada orang lain. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabitu layali tawiyan wa rubama rabita ala batnihi al-hajar min al-ju'. Kadang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam keadaan lapar beberapa malam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lapar dalam beberapa malam, 2 malam ataupun 3 malam. Kadang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari saking laparnya beliau mengingatkan batu kepada perutnya supaya dia dapat menahan lapar. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal banyak dari kalangan sahabat yang memberikan hadiah kepada baginda Nabi. Cuma baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpan hadiah tersebut lalu diberikan kepada orang lain. Nah, ini dalam syarahnya Syekh Abdul Razak, fa iza ja'a lahu as-sa'il anfaqa ma 'indahu. Apabila ada orang yang meminta kepada baginda Nabi, terus baginda Nabi memberikannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'tihi al-malu al-katsir fala yubayyitu lailatan illa waqad farraqahu kullah. Masya Allah, tabarakar rahman. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apabila ada seseorang yang memberikan harta yang banyak, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menahan harta tersebut selama 1 malam, tidak. Waqad farraqahu kullah, tetapi harta tersebut terus diberikan semuanya kepada orang lain. Masya Allah, tabarakar rahman. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Jadi apabila ada orang datang memberikan hadiah berupa harta makanan kepada baginda Nabi, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menahan pemberian tersebut walaupun 1 malam, terus diberikan kepada orang lain. Ini mengapa Abdullah ibnu Abbas mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, paling murahnya manusia dalam hal kebaikan, dalam memberi. Kemudian tengok ni, lebih dahsyat lagi,
Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Nah, tengok ni. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi, lebih murah hati lagi apabila berada di bulan Ramadan. Jadi apa yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan semua, apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antaranya adalah memberikan makanan kepada orang lain atau memberikan berbuka kepada orang lain. Ya. Dan ini tak perlu dijelaskan lagi tentang keutamaan tentang memberikan makanan kepada orang lain di bulan Ramadan. Ini banyak fadilatnya. Ini sudah dijelaskan. Sudah kita alami, sudah kita amalkan alhamdulillah di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya, bulan lepas, semoga diterima semua. Termasuk qiyamul lail, termasuk amalan puasa, termasuk memberikan sedekah atau makanan kepada orang lain, semoga diterima. Hatta yansalikha, sehingga Ramadan itu berlalu. Jadi di sini Abdullah ibn Abbas mengatakan tadi, baginda adalah orang yang paling dermawan, paling bermurah hati dalam hal kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, lebih baik lagi, lebih dermawan lagi, lebih bermurah hati. Jadi semua apa yang dimiliki oleh baginda diberikan semua di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan itu berlalu. Fayatihi Jibril faya'ridu alaihi al-Quran. Lalu malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran. Ini maksudnya tadarus. Ya, membaca Al-Quran dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu malaikat Jibril mengajarkan kepada baginda tentang maksud Al-Quran tersebut. Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rihil mursalati. Masyaallah tabaraka rahman. Inilah kedermawanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Jibril menemui baginda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat kebaikan lebih banyak atau lebih cepat dari angin yang berhembus dengan kencang. Masya Allah. Inilah Abdullah ibn Abbas ketika menggambarkan bagaimanakah kebaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cepat daripada angin yang berhembus dengan kencang. Sudah dikatakan lagi dalam syarahnya tadi, bahwasanya baginda setiap memiliki sesuatu, entah itu harta ataupun makanan, akan diberikan kepada orang lain. Itulah mengapa Abdullah ibn Abbas mengatakan kebaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cepat daripada hembusan angin yang bertiup dengan kencang. Apa yang dimiliki terus diberikan, tidak disimpan. Beda dengan kita. Kalau kita ada harta, ada orang memberi makanan ataupun harta dan sebagainya, mungkin kita akan menyimpan separuh, mungkin sepertiga, seperdua dan sebagainya. Lalu sisanya akan diberikan kepada orang lain, ataupun kita akan menyimpan semuanya. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mempunyai harta ataupun makanan dan sebagainya akan diberikan kepada orang lain lebih cepat daripada tiupan angin yang berhembus dengan kencang. Masya Allah, tabaraka rahman. Inilah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hanya dalam hal memberikan makanan atau memberikan benda-benda lain, tetapi di dalam berbuat kebaikan. Ini umum. Ajwada bil khairi min ar-rihil mursalat. Nah. Baik. Kemudian kita pergi kepada hadis seterusnya, yaitu hadis yang ke-358. Hadis ini dibawakan oleh Anas bin Malik yang merupakan pembantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni. عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. ما شاء الله تبارك الرحمن.
Kata Anas bin Malik menceritakan bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyimpan sesuatu apapun. Ni tengok ni. Kana la yaddakhiru syai'an. Tidak menyimpan sesuatu apapun di dalam rumah beliau lighadin untuk hari esoknya. Apa yang dimaksud dalam hadis ini? Maksudnya adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menyimpan emas, tidak pernah menyimpan sesuatu apapun untuk keperluan diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hari esoknya. Yang dimakan sekarang, cari sekarang. Yang dimakan esok, cari esok. Cuman di sini ya, ketika Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang hadis ini, ay ma kana sallallahu alaihi wasallam yaddakhiru syai'an li nafsihi. Ini maksudnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah atau tidak menyimpan benda apapun yang berupa harta untuk diri beliau sendiri, tidak pernah. Untuk diri beliau lah. Untuk diri beliau tidak pernah menyimpan sesuatu benda makanan apapun. Wa dzalika li sakha'i nafsihi wa siqatihi bi rabbih. Itu menunjukkan karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dermawan. Sehingga apa yang dimiliki terus diberikan kepada orang lain. Tidak pernah disimpan. Walaupun sedikit. Illa ayyakuna qutan li ahlihi wa waladihi. Kecuali berupa makanan. Li ahlihi untuk keluarganya, wa waladihi dan anaknya. Kecuali baginda Nabi SAW menyimpan makanan. Makanan untuk keluarga dan anaknya. Itu yang disimpan oleh baginda Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini hadis yang ke-5357. Ini hadis yang menjelaskan bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyimpan makanan untuk keluarga dan anaknya. Bukan disimpan untuk dirinya, tetapi untuk keluarga dan anaknya. Ya, sebagaimana Umar radhiyallahu anhu menceritakan, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yabi'u nakhla Bani Nadir. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjual pohon kurma Bani Nadir, ya. Wa yahbisu li ahlihi quta sanatihim, dan beliau itu menyimpan makanan untuk keluarganya selama 1 tahun. Ini perhatikan. Jadi yang dimaksud dalam hadis Imam At-Tirmidzi ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaddakhiru syai'an li ghadin, tidak pernah menyimpan sesuatu apapun untuk hari esoknya. Ini maksudnya adalah disimpan untuk beliau sendiri. Maksudnya beliau tidak pernah menyimpan sesuatu apapun untuk keperluan beliau sendiri. Untuk keperluan baginda. Tetapi untuk keluarganya dan anak-anaknya, beliau masih menyimpan makanan selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Jadi hadis ini mungkin dilihat daripada zahirnya seakan-akan kontradiksi lah. Kontradiksi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi SAW tidak pernah menyimpan sesuatu pun untuk hari esok. Sedangkan dalam riwayat Imam Bukhari beliau menyimpan makanan selama 1 tahun untuk keluarga dan anaknya. Seakan-akan kalau kita dilihat daripada zahirnya memang agak kontradiksi lah. Cuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini adalah baginda Nabi SAW menyimpan makanan itu untuk disediakan kepada keluarga dan anaknya. Karena baginda Nabi SAW juga mempunyai tanggung jawab. Masya Allah. Subhanallah. Baik, sekarang kita pergi kepada hadis yang ke-355. Masih lagi dalam bab akhlak baginda Nabi SAW. Hadis ini dibawakan oleh sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab. An Umar bin Al-Khattab anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an yu'tiyahu
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت. ما شاء الله تبارك الرحمن. Tengok ni. Ya. Jadi kata Umar bin Al-Khattab bahwasanya pernah suatu hari ada seorang lelaki, ini tak disebutkan namanya siapa, dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta sesuatu lah agar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang beliau punya. Nah, setelah itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda berkata, "Ma indi syai'un." Aku ni sekarang tak punya apa-apa. Tak punya apa-apa. Walakin beta'aliyah. Tetapi tak apa. Tapi tak apa. Walakin beta'aliyah. Tak apa. Aku sekarang ni tidak memiliki apa-apa. Tapi belilah barang itu atas namaku. Jadi kata Nabi, walakin beta'aliyah. Tapi tak apa, kamu sekarang berhutang dulu. Apa yang kamu minta ni aku sekarang tak punya. Tapi tak apa, kamu sekarang pergi sana, hutang dulu. Hutang atas nama aku. Fa'idha ja'ani syai'un qadaituhu. Jika aku mempunyai sesuatu, nanti maka aku yang akan membayarnya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan seseorang lelaki yang meminta-minta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak menolaknya. Beliau berkata dengan yang baik, dengan yang halus, "Nah, indi syai'un." Aku sekarang ni tak punya apa-apa. Lalu baginda berkata kepada orang tersebut, "Coba kamu sekarang pergi sana berhutang dulu. Ya, berhutang dulu, nanti aku yang akan memberi solusi." Faqala Umar, mendengar hal itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyuruh orang tersebut untuk berhutang baginda. Perkataan Umar, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad a'taitahu." Kenapa engkau memberi kepada dia? Fama kallafakallahu ma la taqdiru alaihi. Sedangkan Allah tidak pernah memaksa engkau apabila engkau itu tidak mampu untuk membuatnya. Jadi di sini Umar seakan-akan menegur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai baginda, kenapa engkau ni masih memberi lagi kepada dia sedangkan engkau ni tak punya? Dan Allah tidak pernah memaksa engkau untuk melakukan sesuatu yang engkau tidak mampu untuk melakukannya. Kenapa? Kata Umar. Fakariha Nabi sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Tengok ni. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka perkataan Umar. Tidak suka perkataan yang tadi itu, tidak suka. Faqala rajulun minal ansar, kemudian datang maka ada seorang lelaki daripada kaum Ansar berkata kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, anfiq wa la takhub min dil arsy iqlalan." Baginda Nabi, anfiq, belanjakanlah. Maksudnya, wahai baginda Nabi, belanjakanlah, infakkanlah. Wa la takhub min dil arsy iqlalan, dan jangan engkau pernah takut kepada Allah yang mempunyai arasy bahwa dia akan mengurangi apa yang kamu punya, apa yang engkau punya. Jadi maksudnya kata sahabat Ansar ini berkata, wahai baginda, infakkanlah, ya, infakkanlah, berbelanjalah di jalan Allah, dan engkau jangan pernah takut bahwasanya Allah itu akan mengurangkan apa yang engkau punya. Nah, mendengar ucapan seorang lelaki daripada kaum Ansar ini, maka fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan ini
berikan motivasi sebenarnya kepada baginda Nabi sudah tahu. Baginda sendiri sudah tahu tentang ucapan-ucapan tersebut. Ya. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersenyum. Senyum mendengar perkataan lelaki kaum Ansar ini, terus bersenyum. Wa urifa fi wajhi al-bishru liqauli al-ansari, dan beliau itu bahagia, ya, bahagia. Nampak mukanya itu bahagia gara-gara ucapan seorang laki-laki dari kaum Ansar tadi. Summa qala, kemudian baginda Nabi berkata, bihadza umirtu, dengan inilah aku diperintahkan. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma hadis ini, hadis yang ke-355 ini hadisnya adalah dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Baik. Dan memang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah takut untuk berinfak. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi, akhlak baginda adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Ya, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apa-apa atau apa saja yang kamu infakkannya, apa saja, harta ke, makanan ke, apa yang kita punya, baju ke, ataupun rumah, ataupun kereta, motor dan sebagainya. Apa-apa yang engkau infakkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifu, maka Allah akan gantikan. Inilah yang menjadi pedoman pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menggantikan. Kalau tidak digantikan di dunia, maka Allah akan gantikan berlipat-lipat ganda di dalam syurga. Fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Makanya kita jangan takut, jangan khawatir. Apa yang kita berikan kepada orang lain, apa yang kita infakkan termasuk zakat, sedekah atau infak atau wakaf dan sebagainya, maka Allah akan menggantikannya. Kalau Allah tidak gantikan di dunia, maka Allah akan gantikan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, mengetahui di manakah orang tersebut yang paling baik mendapatkan gantinya. Adakah di dunia ataupun di akhirat. Jangan kita takut. Kalau kita merasa sayang dengan harta kita, kita paksa diri kita. Paksa. Kalau kita tidak paksa, kita tidak akan biasa. Kita nak tunggu hidayah, ini mustahil. Hidayah itu kena dicari. Jadi kalau kita nak infakkan, lalu tangan kita merasa berat, ataupun hati kita merasa sayang, kita paksakan diri. Ya, jangan merasa jangan kita terlalu sayang. Terus kita ambil duit dalam poket, infakkan terus. Paksa tangan kita nih. Kalau tidak paksa, mungkin kita tidak akan kita tidak akan terbiasa. Pertama-tama kita paksa, lalu kemudian akan menjadi kebiasaan, insyaallah. Baik, sekarang kita pergi kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-356. Hadis ini dibawakan oleh Rubai' binti Muawwid bin Afra. Hadis ini sebenarnya sudah disebutkan, ya. Sudah disebutkan dalam hadis yang menjelaskan tentang buah-buahan yang dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. عن الربيع بنت معوذ بن عفرة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناء من رطب وأجر زوب فأعطاني ملء كفه خليا وذهبا. Halak baginda. Macam mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membalas kebaikan orang lain. Ini termasuk daripada akhlak nih. Membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan itu termasuk akhlak yang baik. Karena ini sudah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang akan kita bahas. Jadi kata Rubai', ya, aku pernah mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutabin. Ya,
Aku pernah mendatangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sebekas kurma muda. Rutub ini adalah kurma muda, ya, kurma yang dianjurkan dimakan ketika nak berbuka puasa. Ya. Jadi ada seorang sahabiah namanya Rubayyi mendatangi baginda dengan membawa sekarung atau sebekas kurma muda. Wa ajrin zufin, apa maknanya ajrin zubin? Yaitu timun yang berbulu, ya, mentimun, ya, timun yang berbulu. Fa'atani mil'a kaffihi huliyan wa dhahaban. Nih tengok. Maka kata Rubayyi, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberiku perhiasan dan emas sebanyak kedua telapak tangan. Ya, lalu baginda memberikan kepadaku segenggam perhiasan dan emas. Tengok bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan balasan kepada seorang sahabiah yang hanya membawakan sebekas kurma muda dan mentimun, lalu dibalasnya dengan segenggam emas dan perhiasan. Mana yang lebih banyak? Tentu yang lebih banyak adalah emas dan perhiasan. Ini adalah balasan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk daripada akhlak yang baik. Cuman taraf daripada hadis ini adalah isnadnya dhaif. Sebagaimana sudah disebutkan dalam hadis yang ke-203. Boleh cek di sana lagi, ya. Baik, hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-357. Hadis ini dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu al-hadiyata wa yusibu 'alaiha. Hadis ini adalah sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-2585. Jadi kata Aisyah, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Jadi setiap kali orang atau sahabat memberikan hadiah kepada baginda, akan diterima hadiah tersebut. Tetapi bukan zakat ataupun sedekah. Karena beliau tidak menerima sedekah ataupun zakat. Tapi kalau hadiah diterima. Wa yusibu 'alaiha, dan beliau membalasnya. Membalas hadiah tersebut. Jadi setiap sahabat yang memberikan hadiah kepada baginda, maka baginda akan memberikan balasan hadiah juga. Dan ini sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan tahadu tahabu. Saling memberilah hadiah kalian, ya. Tahadu tahabu, maka akan timbul perasaan saling mencintai di antara kalian. Dan dianjurkan saling memberikan hadiah. Walaupun kepada orang yang kaya sekalipun, apalagi kepada orang yang miskin. Nah, apa yang boleh kita pahami daripada hadis ini, bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membalas terhadap perbuatan orang lain, ya, membalas kebaikan atas perbuatan kebaikan orang lain. Dia balas dengan kebaikan. Baik. Kemudian kita pindah kepada bab berikutnya, yaitu bab yang ke-49. Babu ma jaa fi haya'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang menjelaskan tentang sifat malu baginda. Nah, sifat malu. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya? Beliau adalah pemalu. Ya, beliau adalah pemalu. Hadis yang pertama di sini, hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri, كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ما شاء الله تبارك الرحمن. وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat malunya? Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih malu lagi minal adra'i, daripada gadis perempuan yang duduk di dalam biliknya, yang duduk di dalam tempatnya.
Masya Allah, tabarakallah. Ini tengok nih. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ketika menggambarkan ya sifat malu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ini lebih malu lagi daripada seorang perempuan, ya, daripada seorang pemudi. Al-adra di sini maknanya adalah gadis, anak darah. Nah, ini yang apa nih? Ya, yang sudah mencapai pada masa untuk kawin ataupun nikah, ini disebut dengan adra. Ini pemudi lah, ataupun anak yang baru balighh. Jadi itulah tingkat kemaluan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu lebih malu daripada seorang gadis yang duduk di dalam biliknya. Biasanya seorang perempuan yang sangat pemalu nih, dia akan tinggal di dalam biliknya. Nah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih malu daripada itu. Lebih malu daripada itu. Tetapi malu baginda itu bukan seperti perempuan, bukan. Ya, bukan seperti itu. Beliau itu malu untuk malu untuk berbuat keburukan, kejahatan dan sebagainya. Ya. Malu dengan berbicara dengan perempuan yang bukan muhrim, kecuali kalau ada hajat dan sebagainya. Kemudian wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai sesuatu, arafnahu fi wajhihi, kami mengetahuinya dari raut wajahnya. Jadi kalau baginda itu tidak menyukai sesuatu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kita dapat mengetahui daripada keadaan muka beliau. Mungkin muka beliau tidak begitu ceria, ataupun beliau tidak mengeluarkan senyuman dan sebagainya, kalau tidak menyukai sesuatu. Nah, inilah sifat malu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman pada zaman sekarang ini banyak di antara wanita-wanita atau pemudi-pemudi yang tidak malu. Ya. Akhlaknya sudah semuanya berantakan, tidak berakhlak baik. Ya. Kalau kita tengok dalam aplikasi media sosial dalam Facebook, dalam TikTok, di antara mereka ada nih gadis-gadis Muslim berjoget-joget, main TikTok dan sebagainya. Waliyadzubillahi ta'ala. Dan ini sudah banyak yang rusak akhlaknya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita sebagai orang tua, kita harus pandai mendidik anak-anak kita, terlebihnya lagi perempuan ataupun lelaki, supaya mereka itu berakhlak mulia. Seperti mana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus terapkan, ajarkan kepada mereka. Jangan sampai mereka itu meniru orang-orang yang sudah mulai rusak akhlaknya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-359. Masih lagi dalam bab sifat malu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-359 ini merupakan hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Daripada pembantu Aisyah, an maulan li Aisyah qalat Aisyah, ma nadartu ila farj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau qalat ma ra'aitu farj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattu. Jadi kata pembantu Aisyah ni, ya, dia pernah mendengar Aisyah berkata, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat kemaluan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Aisyah berkata, aku tak pernah melihat kemaluan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qattu, sama sekali. Ini maksudnya dari saking malunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Aisyah istri beliau sendiri melihat kemaluan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Aisyah adalah istrinya sendiri. Cuman hadis ini
juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Cuman isnad daripada hadis ini adalah dhaif. Kata Syekh Abdul Razak, hadis Aisyah radhiyallahu anha dhaiful isnad. Isnadnya dhaif. Hadis ini isnadnya dhaif. Baik. Kita pindah kepada hadis bab yang ke-50. Ya. Yaitu bab ma jaa fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang 50 ini menjelaskan tentang hijamah. Tajuk yang menjelaskan tentang bekam. Ya, bekam. Bekam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suka berbekam. Ya, suka berbekam, yaitu mengeluarkan darah yang kotor. Ya, mengeluarkan darah yang kotor. Ini kesukaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau berobat, dikeluarkan darah yang kotor daripada tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang bekam ini ada dua pendapat sebenarnya. Yang pertama ada yang mengatakan bahwasanya bekam itu adalah sunnah, mandub, ya, dianjurkan ataupun sunnah. Ada yang mengatakan boleh, mubah. Ala kulli hal, kedua pendapat ini insyaallah semuanya boleh diterima. Ada yang mengatakan sunnah, silahkan. Karena hadisnya memang banyak tentang anjuran-anjuran untuk berbekam. Ya. Di antaranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, ya. Dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda tentang anjuran bekam. Ya. Beliau berkata, "Asy-syifa'u fi salasatin." Ya. Asy-syifa'u fi salasatin. Bahwa ya, untuk menyembuhkan penyakit itu ada dalam 3 pengobatan. Ini tengok, perhatikan. Nah, yang belum pernah berbekam boleh dengarkan hadis ini. Sebab bekam itu merupakan anjuran baginda dan baginda sering juga berbekam. Ya. Nah, tengok ini dalam syarahan Syekh Abdul Razak, al-hijamatu darbun min al-ilaj an-nafi. Hijamah berbekam itu salah satu jenis daripada pengobatan yang sangat bermanfaat. Wa qad fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam miraran. Dan ini selalu dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi ini sering berbekam. Wa a'tal hujjam ajrahu. Dan beliau memberikan upah kepada orang yang membuat bekam. Masya-Allah, tabaraka rahman. Jadi kata baginda Nabi, asy-syifa'u fi salasatin. Ya. Untuk mengobati penyakit itu, cara menyembuhkan penyakit itu ada dalam 3 perkara. Ada dalam 3 pengobatan. Ini boleh ditry lah. Boleh ditry oleh kita. Yang pertama, syarbati asalin. Ini yang pertama. Yaitu minum madu. Madu ini memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Fihi syifa'ul linnas. Di dalamnya terdapat pengobatan, ya, bagi manusia. Jadi yang pertama kata baginda, yang pertama untuk menyembuhkan penyakit itu minum madu. Wa syarti mihjamin, yang kedua adalah berbekam. Nah, ini teman. Ini akan kita bahas, berbekam. Wa syarati mihjamin, yaitu berbekam atau sayatan bekam menggunakan pisau ataupun jarum. Kalau dulu semasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pisau dan tentunya pisau yang sangat tajam. Sekarang ada alat yang lebih canggih, yang lebih modern, yaitu menggunakan menggunakan jarum. Menggunakan jarum yang letak dalam pen. Dan ini berkhasiat, banyak khasiatnya. Memang kalau kita rasakan bekam ini dapat meringankan badan. Orang yang sakit kepala apabila dibekam, insya-Allah sembuh. Sakit kepalanya hilang. Ada yang kebas, ada yang sakit betis, sakit paha, sakit punggung, Masya Allah. Dan ana memang sudah merasakan sendiri. Banyak orang yang sembuh dengan terapi bekam. Dengan pengobatan bekam. Wa kayyatinarin, yaitu dengan kai. Yaitu kai itu adalah api yang dipanaskan.
Jadi kulit yang terkena yang terkena penyakit lalu dipanaskan dengan api tersebut, dan besi dipanaskan dengan api dan besi tersebut disentuhkan kepada bagian yang kena penyakit. Tetapi ini dimakruhkan. Wa anha ummati anal kayyih. Dan aku melarang umatku dari berobat dengan kai, ya, dengan besi yang dipanaskan dengan api. Ini dimakruhkan. Jadi ini sudah jelas bahwasanya pengobatan itu kata baginda Nabi SAW ada 3 perkara, ya, cara mengobati penyakit. Yang pertama itu adalah madu, yang kedua adalah hijama, yaitu berbekam, yang ketiga adalah kai. Kai itu adalah besi yang dipanaskan dengan api lalu disentuhkan kepada bagian yang terkena penyakit, dan ini dimakruhkan. Naam. Insyaallah taala kita akan bahas tentang hadis yang berkaitan dengan bekam. Ini belum lagi membahas tentang hadis berbekam, ya. Insyaallah taala pada minggu hadapan kita akan mempelajari tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bekam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. هذا والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. أقول لكم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله